Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 September 2020 bersama saya, Syazwan Amir. Gerakan politik baru bekas Ketua Pemuda Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak sama dengan Pejuang. Parti politik baru dibentuk oleh Dr. Mahathir Mohamad. Dalam temu bual bersama Malaysia Kini, ahli Parlimen MUA itu mendedahkan mengapa dia memutuskan untuk tidak menyertai mentor politiknya. I think post Sheraton, we've learned many things and we need to admit we've made mistakes which should never be repeated again. And I believe that it is timely for us to set up a platform, movement and potentially a party which will serve the interests of all Malaysians but led by young people, young corporates, professionals, academicians, technocrats who will end up defining Malaysia's future, especially after more than 60 years of independence. Satu ciri utama gerakan itu adalah dibarisi golongan muda di kalangan profesional, aktivis, pengasas startup, ahli akademik dan pendakwah selain ahli politik. Dengan kepakaran mereka, katanya gerakan itu akan mampu membawa dasar yang inovatif dan mengutamakan rakyat. And it's also about opening up greater doors and opportunities for those who have never been interested in politics. And that's truly the centre of Malaysia. The technocrats, professionals, academicians who have always stayed away from politics. But now, especially post-Sheraton, we're seeing a greater need for them to partake in that history change-making process. Sementara itu katanya, beliau akan sentiasa menghormati Dr. Mahathir Mohamad, namun sudah tiba masanya untuk platform baru yang memanfaatkan semangat rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan latar belakang. I wish them all the best, but I think it's time for me and many other young Malaysians to move forward to set up a highly disruptive platform which harnesses the diverse energy of Malaysia and a platform which is not representative of the same typical politicians but made up of those who have served their own industries, platforms, NGOs, corporations and channel their success stories in their own fields into politics and disrupting to ensure that Malaysia's future becomes better. SPRM mesti menjelaskan mengapa setakat ini tidak ada tindakan yang diambil terhadap Timbalan Menteri Pertahanan Ikmal Hisham Abdul Aziz, kata Setiausaha Agong DAP Lim Guang Eng. Ini susulan Ikmal memberikan surat sokongan melantik anaknya sebagai ahli Lembaga Pengarah Fama Niaga. Tindakan mengeluarkan surat sokongan bagi melantik anak sendiri sekali dengan persetujuan Ismail Sabri jelas melanggar salah satu kesalahan SPRM, iaitu meminta rasuah atau habuan. Jelas di sini bahawa sudah terlambat untuk Ikmal menafikan tanggungjawab kerana beliau sudah pun melakukan tindakan mengeluarkan surat sokongan tersebut untuk mendapatkan habuan bagi anak sendiri dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai Timbalan Menteri Pertahanan. Kepatuhan terhadap prosedur operasi standard sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semakin menurun apabila seramai 637 individu dikenakan kompaun semalam. PDRM telah menahan seramai 778 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 98 individu telah direman dan 7 individu lagi dijamin. Seramai 673 individu dikenakan kompaun. Ini saya kira merupakan jumlah yang terbesar dikenakan kompaun dalam satu hari selepas PKPP dilaksanakan. Sementara itu, Ismail berkata pemilik kelab malam dan pub yang beroperasi tanpa kebenaran bakal berdepan tindakan tegas termasuk dihadapkan ke mahkamah dan pembatalan lesen operasi. Ini kerana subsektor itu masih dikategorikan sebagai aktiviti yang dilarang sepanjang PKPP dan tindakan boleh diambil menurut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
UMNO didakwa turut menamakan calon sendiri untuk mengisi kekosongan jawatan yang di-Pertua Dewan Negara walaupun Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah mencadangkan Dr. Rais Yatim. Hal ini membayangkan UMNO sendiri tidak menerima pencalonan rais walaupun pemimpin Bersatu Negeri Sembilan itu merupakan bekas pemimpin UMNO. Menurut sumber, Muhyiddin menamakan rais pada pertengahan Ogos lalu. Pembangkang turut mengemukakan dua calon mereka sendiri iaitu Senator Yusmadi Yusof dan Senator Theodore Douglas Lin. Sementara itu, perjalanan politik bekas Timbalan Presiden Parti Semangat 46 itu dipercayai merupakan antara punca pencalonannya tidak disenangi. Menurut sumber, pada 31 Ogos lalu, seorang senator UMNO mencadangkan nama Muhammad Ali Muhammad untuk dipilih menggantikan S.A. Vigneswaran. Muhammad Ali ketika dihubungi mengesahkan pencalonannya namun tidak tahu jika namanya telah dihantar secara rasmi. Menganggap kerajaan negeri dalam keadaan kukuh, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berpendapat DUN tidak perlu dibubarkan jika berlaku pilihan raya dalam masa terdekat. Menurutnya, ia bagi mengelakkan pembaziran sumber dan masa bagi menghadapi pilihan raya selain situasi kerajaan Kedah yang berada dalam keadaan kukuh dan berjalan lancar. Bagaimanapun menurutnya, pihaknya tidak gentar sekiranya perlu menghadapi pilihan raya dan menyerahkan kepada kepimpinan pusat untuk menentukan. Muhammad Sanusi dilantik menggantikan Mukris Mahathir bagi jawatan Menteri Besar selepas Pakatan Harapan hilang majoriti DUN pada Mei lalu susulan krisis politik beberapa bulan sebelumnya. Gelaran meja Cina yang pernah digunakan oleh bekas Sultan Johor Sultan Abu Bakar akan dihidupkan semula di negeri itu. Titah itu dikeluarkan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar hari ini. Baginda juga berkenan melantik seorang pengurus ladang sawit, David Wong Kong Soon, yang berketurunan Wong Ah Fook sebagai Meja Cina berkuat kuasa hari ini. David akan menjalankan tugas dan bekerjasama dengan Yayasan Sultan Ibrahim dan lain-lain yayasan diraja Johor, pegawai daerah, wakil rakyat, penghulu dan ketua masyarakat dalam mengagihkan bantuan makanan kepada masyarakat Cina. Tegas baginda, jawatan itu bukan bersifat wakil raja dan tidak dibekalkan dengan apa-apa kuasa, hak, imbuhan, kemudahan atau keistimewaan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.